Pernah tak korang dengar pasal batik? Kalau cakap pasal batik mesti korang terfikir baju batik, kain batik. Tapi pernah tak terfikir macam manalah orang buat batik sampai jadi cantik macam itu? Jadi kat sini kami nak kongsikan apa yang korang patut tahu pasal batik. Jom kita start. Batik merupakan salah satu kraf tangan yang unggul di Malaysia. Batik merupakan satu jenis kain yang dihasilkan melalui proses menerap lilin cair dan mencelup warna. Perkataan batik berasal daripada bahasa Indonesia yang bermaksud pakaian mempunyai titik-titik kecil. Perkataan tik bermaksud titik yang asalnya daripada perkataan berdetik atau tik-tik. Ada yang mengatakan bahawa perkataan batik berasal dari Jawa iaitu tritik yang bermaksud proses menghasilkan batik. Ikut catatan sejarah, batik dalam berbentuk primitif diketahui sejak wujud 2000 tahun dahulu di Parsi dan di Mesir. Di negara China dan di Jepun, kain bercorak batik mula digunakan sejak abad ke-7 dan ke-8 lagi. Manakala di tanah Melayu, batik mula diperkenalkan sejak awal abad ke-15 Masihi iaitu pada zaman pemerintahan para Miswara di Melaka. Di Malaysia, kepentingan batik dijadikan pakaian rasmi tertentu terutama kepada melalui dua cara, iaitu menggunakan blok tangan dan melukis corak di atas kain. Blok tangan ini di mana ia adalah corak dilekatkan kepada blok dan kemudian dicetak ke atas kain. Sebagai contoh, banyak batik Indonesia telah menggunakan cara blok tangan ini. Kemudian untuk melukis corak di atas kain atau dengan kata lain iaitu canting. Biasanya yang terkenal dengan batik canting ini adalah batik Terengganu. Corak yang dihasilkan menerusi proses canting adalah unik untuk setiap kain. Namun begitu, ia agak memakan masa untuk melakukannya. Oleh itu, batik yang menggunakan proses ini akan mempunyai kos yang mahal. Pada zaman dahulu, batik ini hanya dianggap seni pakaian tradisional. Tapi setelah pelbagai usaha dilakukan, kini ia juga digunakan untuk elemen penting untuk pakaian fashion terkini. Ya, betul tu Haris, batik Malaysia mempunyai keunikannya tersendiri, terutama dari segi coraknya yang bermotifkan alam semula jadi. Batik Malaysia juga dikenali sebagai salah satu kraf tangan tradisional yang terkenal di Malaysia. Keistimewaan batik dapat dilihat dari dua sudut yang utama, iaitu yang pertama, keistimewaan batik sebagai salah satu teknik mencorak tekstil. Yang kedua, keistimewaan tiap-tiap satu variasi batik yang dihasilkan. Kita juga boleh mengenal pasti atau membezakan mana satu yang asli dan juga mana satu yang tiruan. Batik sarung yang asli memperlihatkan coraknya yang jelas, memperlihatkan penjelasan motifnya yang jelas pada kedua-dua permukaan kain. Manakala batik tiruan seperti batik Siam adalah berbeza. Motif sebelah dalam adalah tidak sejelas motif-motif yang berada di luar kain. Jadi corak-corak selain daripada corak alam semula jadi, corak-corak retak seribu juga adalah salah satu keistimewaan yang berkait dengan motif-motif batik. Seperti yang kita tahu, sebelum ini batik-batik yang digunakan hanyalah untuk membuat pakaian saja. Tetapi sekarang unsur-unsur kesenian batik telah digunakan untuk membuat produk-produk yang lain seperti botol air, kulit buku, beg dan sebagainya. Selain itu, corak-corak batik dapat dijadikan sebagai satu hiasan dinding. Yang menariknya, pada zaman dahulu, masyarakat Melayu menggunakan ubi kentang sebagai alat penekap. Tetapi pada masa kini, di mana dunia semakin maju, alat-alat teknologi semakin berkembang, maka ubi kentang tidak lagi digunakan, malah digantikan dengan alat-alatan yang moden. Dan yang terakhir sekali, keunikan dan keistimewaan seni batik ini terletak pada ciri yang berlainan dan juga corak yang terhasil. Oleh kerana itu,
tidak akan ada sehelai batik pun yang akan sama dengan yang lain sekalipun menggunakan mencanting ataupun blok penekap dan juga menggunakan warna yang sama. Terima kasih. Hai Haris, jadi untuk hari ini saya akan ceritakan tentang keistimewaan batik. Di batik ni kita boleh dapat lihat keistimewaan daripada segi motif ataupun corak-corak dan juga teknik-teknik dia. Jadi untuk hari ini saya akan ceritakan tentang corak retak seribu. Corak retak seribu ni terkenal dengan keistimewaan dia. Jadi teknik untuk buat corak rentak seribu ni tak boleh menggunakan sebarangan teknik, hanya menggunakan teknik batik sahaja. Sebab kalau menggunakan teknik batik ni, dia akan nampakkan kehalusan dan kekasaran jalur-jalur tersebut. Corak rentak seribu ni dia berunsurkan kebebasan. Jadi ada corak yang bengkok-bengkok, ada yang kelok-kelok, ada yang lurus, ada yang pangkal dia tebal, lepas tu makin nipis, ada yang makin lepis ke makin tebal. Begitulah, jadi dalam segi warna dia pula, ada yang cerah seperti warna pencelup, ada yang lagi lembut, ada yang sama-sama je warna dia. Jadi dengan kombinasi antara warna dan juga jalur ini, dia menjadikan kombinasi yang indah dan semula jadi. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Hai Haris, saya Pei Ying. Hari ini saya ingin bincangkan tentang badan yang menguruskan batik di Malaysia. Batik di Malaysia diuruskan dan dibangunkan oleh Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan Malaysia yang diuruskan di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Untuk membangunkan dan mempromosikan batik dan kraf tangan lain, badan ini akan menganjurkan sebuah program namanya Hari Kraf Kebangsaan, dan program ini akan dianjurkan setiap tahun, dan semua kraf tangan Malaysia akan dikumpulkan untuk dipamerkan dan ditawarkan kepada orang ramai. Selain itu, terdapat juga sebuah kompleks kraf tangan yang berada di Kuala Lumpur, juga diuruskan oleh badan ini untuk pamerkan dan menawarkan produk kraf tangan sebagai produk pelancongan. Badan ini memang sentiasa berusaha untuk membangunkan dan mempromosikan kraf tangan termasuk batik kepada orang ramai, termasuk orang di negara lain. Terima kasih Haris untuk soalan. Antara organisasi yang masih lagi menguruskan batik Malaysia adalah Kraf Holding Sendirian Berhad dan merupakan anak syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh Kraf Tangan Malaysia. Matlamat atau objektif utama syarikat adalah menjadi peneraju dalam pengeluaran batik eksklusif bagi pasaran tempatan dan menjadi pembekal bahan mentah untuk keperluan industri pembuatan kraf. Syarikat ini berpeluang mengeluarkan dan membekalkan batik eksklusif khas untuk pereka fashion Malaysia yang bermuastatin di Paris. Bagi menggalakkan perkembangan pesat dan positif, syarikat kemudian telah mengorak langkah berani menembusi pasaran antarabangsa. Hi Haris, thank you for asking. So, I would like to talk about how to applicate or how the application of batik class or lessons at school and university level. For school, we can slowly expose the students with batik. Students will know that batik is one of our traditional crafts. This also will help students who are still looking for their hobbies. In university, we can help an event to learn how to canting batik This will help in preserve our traditional crafts. Since university has a diverse of students, we also can introduce batik to students foreigner. Hai Haris, saya akan menerangkan sikit pandangan saya terhadap penerapan pelajar batik di peringkat sekolah dan universiti. Batik ini melibatkan banyak proses seperti memilih kain,
melukis dengan mewarnakan. Oleh itu, proses ini memerlukan teknik-teknik yang mahir. Pelajar perlu mempelajari teknik batik ni sejak kecil lagi kerana melentur buluh biarlah dari lenturnya. Saya mencadang pihak sekolah supaya boleh menjadikan batik ni sebagai satu subjek dalam kurikulum. Dengan itu, pelajar boleh mengenai batik dengan lagi mendalam. Hai Harris, pada pandangan saya, oleh sebab tiada waktu pembelajaran wajib untuk subjek seni di sekolah menengah tinggi dan universiti, adalah sangat penting untuk sering mengadakan aktiviti seperti pertandingan dan pameran batik. Hal ini kerana aktiviti-aktiviti ini dapat memastikan budaya tradisional Malaysia seperti canting batik tidak diabaikan dan lenyap dalam kalangan masyarakat muda. Aktiviti-aktiviti ini juga mungkin dapat memupuk minat generasi baru untuk melibatkan diri dalam penyelidikan atau pekerjaan mengenai batik. Keadaan ini akan menyumbang kepada pewarisan dan penyebaran budaya tradisional Malaysia yang indah pada masa kelak. Terima kasih. Ini adalah semua daripada saya. Selamat pagi semua. Dalam perbincangan hari ini, saya ingin berkongsi cadangan untuk menghidupkan semula batik di waktu PKP ini. Yang pertama, saya rasa sharing section boleh diwujudkan secara atas talian bagi berkongsi ilmu dengan batik untuk orang ramai. Dalam konteks ini, pelbagai platform boleh digunakan seperti Facebook Live dan Cisco Meeting. Selanjutnya, saya rasa kuis tentang ilmu batik juga boleh dianjurkan secara atas talian. Orang ramai berpeluang untuk menjawab kuis tersebut dan mendapat hadiah yang disediakan sebagai ganjaran. Hal ini dapat merangsang minat mereka terhadap batik dan boleh menghidupkan semula batik sewaktu PKP ini. Contoh-contoh cantingan batik yang cantik, istimewa perlulah dikongsikan di platform online seperti Facebook atau blog tersebut bagi orang ramai menyaksikan kecantikan dan keistimewaan batik tersebut. Justru mereka boleh explore lebih tentang batik. So, sekian. Hai Haris, saya cadangkan kita boleh berkolaborasi dengan Perbadanan Kraft Tangan Malaysia untuk mengadakan pertandingan mewarna lukisan batik. Peserta adalah daripada komuniti dan pendaftaran boleh dibuat melalui Google Form serta segala bahan-bahan dan peralatan yang diperlukan untuk mewarnakan lukisan batik akan diberikan kepada mereka melalui pos selepas pembayaran pendaftaran dibuat. Dan peserta diminta merakamkan video semasa mereka mewarnakan lukisan batik tersebut. Dan video tersebut perlu dikongsikan dalam media sosial seperti Facebook atau Instagram dengan hashtag mewarna batik. Sebab saya rasa masyarakat kini giat menggunakan media masa. Oleh itu, video-video dan gambar yang dihasilkan dan gambar penghasilan warnaan kain batik ini yang dikongsikan dalam media masa mesti boleh menarikkan perhatian masyarakat kini terhadap kraft batik dan justru dapat menghidupkan kraft batik dalam masyarakat. Hai Haris, saya nak cadangkan satu cara untuk menghidupkan batik semasa Perintah Kawalan Pergerakan ini. Seperti yang kita tahu, semasa MCO ini banyak orang terpaksa menetap di rumah. Oleh itu, mereka akan menghabiskan banyak masa dekat social media. Justru saya rasa kita boleh menggunakan peralatan social media ini untuk menyebarkan batik kepada semua masyarakat. Oleh itu, saya rasa kita boleh menjemputkan orang yang mahir dalam batik untuk menunjukkan proses penghasilan batik melalui Facebook Live.
hal ini demikian kerana Facebook Live, Facebook adalah satu platform yang paling popular semasa masa kini. Oleh itu, semasa buat live kat Facebook, pakar batik boleh menunjukkan proses penghasilan batik dan juga boleh mengkongsikan beberapa jenis batik yang terdapat di Malaysia. Justeru dengan menggunakan Facebook Live sebagai satu platform untuk menyebarkan batik kepada masyarakat, masyarakat akan lebih mudah didedahkan dengan kraft tangan tradisional ini, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Kami juga meminta responden daripada orang luar untuk memberi cadangan program yang boleh dibuat sewaktu PKP untuk menghidupkan semula batik di Malaysia. Pada pendapat saya, untuk menghidupkan semula batik di Malaysia sewaktu PKP ini adalah dengan mengajarkan corak-corak batik yang wujud dan melukisnya bersama dengan keluarga, terutamanya kepada anak-anak kita yang kecil, kerana melalui aktiviti ini anak-anak akan dapat pendedahan awal tentang definisi batik serta dapat mengenali jenis dan corak-corak batik sekaligus mewujudkan rasa suka dan menghargai terhadap corak batik yang merupakan satu corak tradisional bagi rakyat Malaysia. Saya mencadangkan bagi menaikkan batik di Malaysia agar menggalakkan pengeluar-pengeluar di Malaysia mengeluarkan tekstil yang bertemakan batik dan membuat jualan secara online dengan harga yang lebih murah supaya rakyat Malaysia boleh membeli atas talian dari rumah saja. Secara tidak langsung ini mampu menaikkan batik di Malaysia. Cadangan saya adalah pihak IPTA dan IPTS boleh mengadakan aktiviti forum yang dilakukan di atas talian membawa tajuk apresiasi terhadap batik dan juga melakukan pameran yang memaparkan nilai-nilai batik. Kerana cara ini dapat melahirkan para pengusaha yang lebih berkualiti dan juga mentambahkan kreativiti dalam penghasilan batik. Cara ini dan usaha ini dapat memartabatkan dan mengglobalkan seni batik.